Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kita teruskan PDPR kita iaitu Bahasa Melayu dengan mengulang kaji. Okay, cara membina 5 ayat berdasarkan gambar iaitu yang ada dalam penulisan bagi bahagian A. Okay, kita tengok soalan dia terlebih dahulu. Okay, kita tengok. Okay, pertama sekali mesti baca arahan. Okay, untuk tahu suasana, apa yang diceritakan lebih terperinci lah. Okey. Okey, kita tengok gambar di bawah menunjukkan suasana di sebuah dusun. Okey, kita tahu itu dusun. Okey, jadi jangan buat kebun, jangan tulis selain daripada dusun lah. Okey, ataupun hutan. Okey, jangan. Okey, sebab dia dah bagi tahu dekat situ dusun. Okey, kemudian tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar itu. Okey, seperti yang kita telah belajar sebelum-belum ni, kita kena tengok, baca arahan dahulu, kemudian tengok gambar. Okey, bila tengok gambar, kita kenal pasti mana kata kerja yang kita boleh buat, yang mudah. Okey, kita tunjuk contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, bulatkan. Okey, seperti biasa kita bulatkan. Gambar yang pertama, ada seorang pakcik. Bukan makcik, kita boleh nampak dia dah berusia tua. Apa yang dia sedang lakukan? Kita tengok kata kerja apa yang sesuai dekat situ. Mencekah, mengopek, mengopak. Ini adalah kata kerja yang sesuai untuk menggambarkan apa yang pakcik tu sedang buat. Mencekah durian, mengopek durian, mengopak durian. Sebenarnya yang paling tepat ialah mencekah. Sebab mencekah ni menunjukkan dua tangan sedang membuka sesuatu. Itu mencekah. Mengopek dengan mengopak ni apabila menggunakan sesuatu yang tajam seperti pisau, parang. Tapi bila kita tengok dekat situ, pakcik tu tak guna pisau, tak menggunakan parang. Dia menggunakan tangan saja. Jadi yang paling tepat mencekah. Cikgu pun baru tahu. Jadi mengopek dengan mengopak ni tak kurang sesuai. Tapi masih boleh digunakan kerana menunjukkan idea kamu. Dan ada kelihatan pisau dekat situ lah. Kalau cakap mengoyak, mengoyak tak sesuai. Mengoyak ni lebih kepada kertas ataupun lebih kepada buah-buahan yang berkulit nipis. Mengoyak ni dia tak sesuai lah. Kain, koyak, yang benda-benda yang nipis. Tapi kalau membuka pun kurang sesuai juga. Tak boleh nak terima. Ini saja yang boleh setakat ni lah. Mencekah, mengopek, mengopak. Jadi ayat dia, Pakcik Ali mencekah durian. Ini dah dikira betul. Ayat yang betul. Tetapi kalau boleh mesti ada penerangan. Penerangan ataupun perluasan ayat tu. Contoh. Pakcik Ali mencekah sebiji buah durian musang king. Tengok dekat situ. Dia ada sebiji. Guna penjodoh bilangan. Ada sebiji. Kemudian dia bagi nama pula musang king. Durian musang king ke, durian apa, kampung ke, durian apa lagi, D24 ke, boleh digunakan. Tak ada masalah. Dengan syarat huruf besar. Contoh lagi, Pakcik Ali ni, selalu orang, Pakcik ni, C ni huruf kecil. Tak boleh. Pakcik Ali, P huruf besar, C huruf besar, A pun huruf besar. Ingat. Tu selalu kesilapan yang selalu dibuat. Untuk dimakan bersama, mesti ada perluasan ayat. Kenapa nak cekah biji durian tu? Sebab nak makan bersama. Contoh, itu perluasan. Ayat yang pertama betul, tapi hanya sekadar ayat macam tu je lah. Untuk yang aras rendah. Tapi aras tinggi, aras yang lebih daripada sederhana, mesti ada perluasan dan menggunakan penjodoh bilangan ataupun kata adjektif, kata nama yang akan cikgu tunjukkan sebentar nanti. Seterusnya,
Okey, tengok ada budak yang duduk tu, lelaki. Apa yang dia buat? Melihat. Duduk pun boleh juga, okey. Menonton tak sesuai kurang sesuai lah menonton. Menonton tu macam untuk televisyen, okey, yang macam benda-benda yang media, okey, ataupun stadium ke menonton bola sepak, okey. Menonton pakcik mencekal durian ni kurang sesuai. Okey, jadi melihat. Okey, ayat dia Sufyan melihat pakcik Ali. Betul ayat dia. Tak ada kesalahan apa-apa. Cumanya ini adalah ayat di aras rendah. Okey, macam mana aras yang lebih tinggi sikit? Okey, mesti ada perluasan. Okey, kita tengok. Okey, Sufyan melihat pakcik Ali. Okey, Sufyan melihat pakcik Ali yang berusaha keras mencekah durian itu di atas pondok. Okey, kita beri keterangan. Okey, beri perluasan ayat tu. Sufyan melihat pakcik Ali. Pakcik Ali sedang buat apa? Yang berusaha keras mencekah durian itu. Dekat mana? Di atas pondok. Ini adalah contoh-contoh ayat yang aras yang tinggi, cemerlang lah. Okey. Elakkan kesalahan tata bahasa, ejaan, huruf kecil, huruf besar. Dah boleh markah penuh dah. Okey, tak ada masalah dekat sini. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Memberi, menyerahkan, membawa. Boleh guna kata kerja ni. Memberi betul, menyerahkan betul, membawa pun betul. Okey, kita tengok. Okey, kakak membawa durian. Betul, tak ada masalah. Ayat tu betul, tetapi tidak menunjukkan idea yang hebat sangatlah daripada kamu. Jadi kita kena luaskan ayat tu, menunjukkan kamu ada idea yang lebih lagi. Contoh, kakak membawa 2 biji durian. Tengok, dia tambah lagi 2 biji durian. Ada penjodoh bilangan, ada bilangan, okey, kata bilangan. Okey, durian yang besar. Yang besar menunjukkan kata adjektif. Tunjuk ada idea kamu nak menceritakan kepada orang tu. Okey, ke pondok dengan perasaan yang sungguh teruja. Okey, kakak membawa 2 biji durian yang besar. Noktah dekat sini. Dah betul lah. Tapi ada perluasan dia. Ke pondok dengan perasaan yang sungguh teruja. Gembira pun boleh. Kita tengok riak wajah dia. Okey, gembira boleh, teruja boleh. Okey, seronok pun boleh. Jangan sedih ataupun muram, berduka. Okey, tak sesuai. Okey. Seterusnya, kita tengok nenek tu. Okay, menyapu ataupun membersihkan. Dua-dua pun betul. Okey. Kata kerja yang betul. Okey. Macam mana? Nek Piah menyapu daun kering. Betul? Ataupun Nek Piah membersihkan dusun. Pun betul. Tak ada masalah. Okey. Cuma kita nak, bila nak bina ayat tu, kita nak markah penuh 10 markah. Okey. Mesti kita nak terangkan lebih. Okey. Mesti ada perluasan ayat. Okey. Contoh, Nek Piah menyapu daun-daun kering itu supaya dusun Pakcik Ali sentiasa dalam keadaan bersih. Okey, kita tengok apa perubahan dia. Okey, daun-daun kering itu. Dia buat kata ganda supaya menunjukkan ada banyak daun kering itu. Nak guna kata bilangan pun boleh. Nak guna kata ganda pun boleh. Sebab kata ganda ni menunjukkan bilangan juga. Untuk menunjukkan banyak lah. Okey, daun-daun kering itu supaya. Tengok. Ada kata hubung. Kata hubung yang menunjukkan perluasan. Supaya, untuk, kerana. Okey. Supaya dusun Pakcik Ali sentiasa dalam keadaan bersih. Okey. Ataupun kerana dusun Pakcik Ali sudah semak ataupun kotor. Okey, ataupun sudah tidak bersih. Boleh. Okey. Cuba luaskan, kembangkan idea kamu tu. Okey, kenapa sapu daun kering ni? Supaya dusun bersih. Okey, kenapa Pakcik Ali mencekah durian? Supaya Pakcik dapat makan bersama-sama. Okey, kembangkan idea kamu tu. Kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Supaya kemudian sambungkan ayat tu dengan idea kamu tu. Guna kata-kata hubung yang sesuai. Supaya, kerana, untuk. Okey, agar.
ada perluasan ayat tu dah menunjukkan idea yang lebih dan boleh menyumbang kepada markah kepada ayat kamu tu lah. Okey, seterusnya. Okey, mengambil, mengutip boleh, mengambil boleh, mengutip boleh. Membawa tak sesuai Okey, kita boleh tengok tingkah laku ataupun kata kerja yang sesuai berdasarkan gambar tu. Okey, tu perempuan, jadi kita letak nama perempuan lah yang dah berusia. Okay. Puan Sakila, ibu pun boleh, tak ada masalah. Puan Sakila mengutip rambutan, dah betul. Okey, ayat ni betul, tetapi dari segi bahasanya kurang pemarkahan tu. Sebab tu tak dapat 10. Ayat betul, tak ada salah, tak ada apa, tapi tak ada perluasan, tak ada idea yang lebih daripada kamu. Jadi kita kena kembangkan idea tu. Okay. Puan Sakila mengutip buah rambutan yang berada di atas tanah. Tengok, senang je. Yang berada di atas tanah untuk dimasukkan ke dalam raga. Okey. Kutip buah rambutan, nak masukkan dalam raga lah. Kenapa nak kutip? Sebab nak masukkan dalam raga. Ataupun untuk diberikan kepada anak-anaknya. Ataupun untuk dijual. Boleh juga. Tak ada masalah. Idea kamu, buat je sendiri. Okey. Seterusnya, yang terakhir. Okey. Mengait, memetik, menggancu. Mengait betul, memetik boleh, menggancu. Menggancu pun perkataan yang baru cikgu belajar juga hari ni. Okey, menggancu ni sama dengan mengait. Okey, menggancu. Memetik, memetik, orang cakap memetik bukan memetik bunga ke? Tapi memetik pun boleh sama maksud dengan mengait. Sebab memetik ni bukannya menggunakan jari atau tangan saja. Memetik ni bermaksud mengambil sesuatu dengan mematahkan ranting. Jadi tak kira lah tangan ke, guna pengait ke. Memetik ni mematahkan sesuatu, mematahkan ranting sesuatu. Okey, memetik lah. Jadi memetik rambutan betul. Okey, jadi cikgu ambil mengait, ayah mengait rambutan. Betul lah. Okey. Dah betul dah ayat tu. Tapi kita bagi hebat sikit ayat tu. Bagi nampak macam seronok sikit nak bercerita. Okey, ayah mengait buah rambutan dengan banyak menggunakan pengait yang panjang itu. Okey. Dekat sini ada penggunaan kata adjektif untuk menunjukkan sesuatu. Untuk kita terangkan sesuatu. Mengait buah rambutan dengan banyak. Okey, dengan banyak ni kata yang menunjukkan bilangan lah. Okey, kita nak menceritakan sesuatu tu dengan lebih terperinci. Okey, bila orang dengar, orang dapat gambarkan. Okey, banyaknya rambutan tu. Kalau ayah mengait rambutan, tak ada perluasan, tak ada idea yang hebat sangat. Okey, tapi mengait buah rambutan dengan banyak. Kemudian kita tambah lagi menggunakan pengait yang panjang itu. Jadi orang boleh bayangkan, orang boleh imajinasi lah. Okay, jadi ini adalah contoh-contoh ayat yang menunjukkan arah yang tinggi. Okey. Baik, itu saja. Jadi cikgu harap penerangan yang cikgu berikan mengenai ayat, pembinaan ayat tu dapat sedikit sebanyak membantu kamu. Jadi semoga dapat menyiapkan modul yang akan cikgu berikan sebentar nanti. Okey, sekian saja. Sekian, terima kasih.